Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita bertemu lagi pada hari ini dengan tajuk wang. Okey, untuk matematik tahun 5. Okey, so apa yang kita nak belajar hari ini? Hari ini kita nak belajar tentang celik keuangan. Dan dalam tajuk celik keuangan ni, kita akan belajar apa dia simpanan dan apa dia pelaburan. Okey? Okey, cuba kita tengok apa maksud simpanan sebenarnya. Simpanan ni adalah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Tapi simpan di mana? Simpanan ni duit yang disimpan di bank. Bila simpan di bank, kita boleh masukkan duit tu ataupun kita keluarkan dia pada bila-bila masa. Cuba kita tengok apa pula maksud pelaburan. Pelaburan pula maksudnya wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberi keuntungan pada masa hadapan. Okey. Pelaburan ni dia berbeza dengan simpanan. Kalau simpanan, kita boleh keluarkan duit pada bila-bila masa. Kita boleh masuk duit, keluar duit pada bila-bila masa. Berbeza dengan pelaburan, pelaburan ni tak boleh. Sebab dia ada tempoh matang dia. Bila kita masukkan duit, kita tak boleh nak keluarkan dia suka-suka hati. Ada tempoh tertentu, baru boleh kita keluarkan. Okey? Okey, kita tengok yang seterusnya. Apa dia akaun simpanan dan apa dia akaun pelaburan. Okey, akaun simpanan tadi, wang boleh disimpan atau dimasukkan. Okey, untuk akaun simpanan di bank lah. Bukan di tempat-tempat lain, bukan di rumah ke, ditabung ke, bukan. Akaun simpanan ni wang boleh disimpan atau dimasukkan di dalam bank. Okey. Okey. Yang seterusnya, wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa seperti yang cikgu katakan tadilah. Okey, seterusnya wang permulaan simpanan rendah untuk akaun simpanan. Dia tak tinggi nilai dia. RM10 pun dah boleh buka akaun simpanan. Okey. Okey, dan seterusnya bila kita simpan duit di bank, jadi kita akan dapat faedah. Keuntungan daripada bank tu bank akan beri faedah kepada penyimpan lah. Okey, dan kadar faedah dia adalah antara 1% hingga 2% setahun. Okey, kadar faedah dia agak rendah lah. Okey. Okey, seterusnya apa dia akaun pelaburan? Okey, akaun pelaburan pula, wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang seperti yang saya cerita tadi kan. Okey, seterusnya wang permulaan bergantung pada jenis pelaburan. Pelaburan macam mana? Dia tak sama untuk setiap akaun pelaburan ni, wang permulaan dia tak sama. Ada permulaan dia RM1,000, ada permulaan dia RM5,000. Ada permulaan dia RM10,000. Itu dia akaun pelaburan. Okey? Okey. Seterusnya, untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Berbeza dengan akaun simpanan tadi, untung tu dipanggil faedah. Jadi dia akan bagi faedah kepada penyimpan tadi kan. Kalau akaun pelaburan ni dia tak panggil faedah, dia panggil dividen. Keuntungan tu dipanggil dividen ataupun dipanggil juga sebagai bonus. Okey. Okey, seterusnya kadar untung atau dividen tinggi dan biasanya melebihi 2% setahun. Itu beza dia dengan akaun simpanan. Akaun simpanan antara 1% hingga 2% setahun sahaja. Berbeza dengan akaun pelaburan, kadar keuntungan ataupun dividen dia tinggi. Biasanya memang lebih pada 2% setahun. Bermaksud, kalau menyimpan di akaun pelaburan ni, kita labur duit kita dalam akaun pelaburan, keuntungan kita akan mendapat lebih tinggi berbanding di akaun simpanan. Okey? Okey, kita tengok yang seterusnya. Kita tengok pula perbezaan antara faedah mudah dan faedah compound.
Okey, faedah mudah adalah ganjaran wang ataupun keuntungan yang diterima setelah menyimpan wang di bank dalam tempoh setahun. Okey, dalam tempoh setahun dapat keuntungan bank bagi, yang itu kita panggil faedah mudah. Okey, ataupun keuntungan kali pertama bank bagi. Itu adalah faedah mudah. Berbeza dengan faedah compound, faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Maksudnya, bila kita dah dapat faedah mudah untuk tahun pertama, bermula dengan tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, kita akan dapat lagi keuntungan bank bagi. Masa tu bank bagi dah termasuk dengan faedah yang tahun pertama kita terima. Tu maksudnya faedah yang terkumpul setiap tahun. Okey. Jadi di situ dia bukan lagi faedah mudah, dia adalah faedah compound. Okey. Okey, contohnya di sinilah kita tengok. Contoh pada tahun pertama, duit kita pada awal tahun tu adalah RM2,000. Kadar faedah yang diberikan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sama je kadar faedah dia 1.8%. Kan? Okey, dan nilai faedah yang diterima untuk tahun pertama adalah RM36. Bagaimana nak dapat RM36 tu, dapat macam mana? Okey, kalau kita kira, cara kira dia adalah 1.8 per dengan 100 darab dengan duit yang kita simpan tu RM2,000. So bila kita selesaikan, kita akan dapat RM36. Tu dia. Okey. Okey, dan baki akhir tahun ni adalah nilai faedah dan baki awal tahun tu kita tambah. Dia dah bertambah lah sebab dah dapat faedah kan. Jadi pada akhir tahun pertama, duit dia akan jadi RM2,036. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada tahun kedua, duit dia pada awal tahun tu duit dia dah jadi RM2,036 sebab dia pada akhir tahun pertama tu dia bawa ke awal tahun kedua nilai yang sama. Okey, apabila kadar faedah dia sama, bila kita darab macam tadi, dia akan dapat RM36.65. Faedah pada tahun kedua. Dan bila ditambah dengan nilai wang yang ada pada awal tahun tu, jumlah wang dia pada akhir tahun akan jadi RM2,072.65. Okey? Okey, itu adalah pada tahun kedua. Dan pada tahun ketiga, duit akhir tahun tadi kita bawa ke awal tahun ketiga, iaitu sebanyak RM2,072.65. Dan tiba-tiba bank bagi lagi faedah dengan kadar yang sama 1.8%. So nilai kadar faedah tu adalah RM37.31. Dan apabila ditambah dengan nilai awal tahun ni, dia akan jadi RM2,109.96. Okey? Dan mana nilai faedah mudah dan faedah compound tu yang mana? Okey, sekarang kita tengok yang mana. Ini adalah faedah mudah. Faedah yang diterima pada tahun pertama, kan? Okey, yang mana pula faedah compound? Dua ni, tahun kedua dan tahun ketiga. Faedah yang diterima pada tahun kedua dan ketiga adalah faedah compound. Okey, boleh faham Kita tengok seterusnya. Apa perbezaan antara kredit dan hutang? Okey, kredit adalah pinjaman. Okey, pinjaman bagaimana? Kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi keuangan. Institusi keuangan ni maksudnya bank lah. Jadi kita nak beli barang, okey, tapi kita tak ada duit. Kita guna kad kredit. Kita guna kad kredit untuk beli barang tu. Tapi duit tu bukan duit kita. Duit tu adalah duit yang kita pinjam dengan bank menggunakan kad kredit tadi. Okey, itu maksudnya kemudahan menangguhkan pembayaran barangan tu. Kemudahan meminjam. Bank bagi kita. Okey. Dan ni dia contoh dia.
membeli barang menggunakan kad kredit lah. Contoh dia kredit tu Okey, kita tengok pula hutang tu apa. Hutang tu adalah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Maksudnya tadi kalau kita dah beli barang menggunakan kad kredit tadi, maksudnya kita dah pinjam duit dengan bank lah, betul tak? Jadi pinjaman yang kita buat tu adalah dikira sebagai hutang. Okey? Dan pinjaman ni perlu dibayar. Bagaimana? Contoh dia bagaimana? Pinjaman wang dari bank yang perlu dibayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal, bank akan kenakan charge bayaran lewat. Bila kita pinjam dengan bank ni, dia ada tempoh dia lah kena bayar balik. Jadi dia tak boleh lewat. Biasanya setiap bulan tu kita kena bayar mengikut nilai yang ditetapkan lah. Minima berapa. Okey? Okey. So kita tengok pula apa perbezaan antara pembelian secara kredit dan pembelian secara tunai. Okey, pembelian secara kredit yang pertama dia adalah berhutang. Maksudnya kita berhutang lah. Ialah kita beli secara kredit ni. Yang kedua, bila pembelian secara kredit ni kita akan dikenakan faedah. Maksudnya barang yang kita beli tu bila kita nak bayar balik, harga dia akan jadi lebih daripada harga barang tu. Bila kita kumpul. Kan? Contohnya, kita beli barang, komputer ke, kita beli, harga tunai dia, 2,500 katakan. Tapi bila kita berhutang, jadi kita bayaran dia setiap bulan tu, dia tengok berapa tahun yang kita nak bayar dia. Katakan kita nak bayar dia dalam tempoh 5 tahun. Kan? Jadi kalau tempoh 5 tahun, contohnya sebulan tu kita bayar berapa? Kita bayar RM50 katakan. Jadi RM50 tu darab dengan, bukan darab dengan 5 tahun. Sebulan RM50. RM50 darab 12. Dah berapa? 600 kan? Jadi 600 darab pula dengan 5. Jadi dah jadi RM3,000. Kan? Maksudnya jumlah harga barangan tu akan jadi lebih mahal daripada kita beli secara tunai lah. Okey. So, seterusnya bayaran menggunakan kad kredit dan ansuran secara bulanan. Kita beli barangan tu menggunakan kad kredit lah. Dan bayaran balik barangan tu adalah secara bulanan. Tiap-tiap bulan kena bayar. Okey, kita tengok pula apa dia pembelian secara tunai. Pembelian secara tunai, yang pertama, kita tidak berhutang. Okey, kita tidak dikenakan faedah. Kita membayar harga asal barang tersebut dan bayaran penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Kad debit ni kita guna kad juga, tapi kita tak pinjam dengan bank. Dalam akaun kita ada duit. Itu kad debit. Okey. Okey. So, ini beza dia. Bila kita beli secara tunai, kita akan terus bayar. Contohnya komputer tadi, kita terus bayar dengan harga RM2,500. Kan? Kita bayar cash. Lepas tu kita tidak berhutang lah. Itu tidak berhutang dengan bank. Okey? Itu beza dia antara pembelian secara kredit dan pembelian secara tunai. Okey, apa lagi yang kita perlu tahu dalam celik keuangan? Kita perlu tahu instrumen pembayaran. Apa dia instrumen pembayaran? Instrumen pembayaran ni adalah alat yang digunakan dalam pembayaran. Okey, rasanya kemahiran ini kamu dah belajar masa di tahun 4. Jadi kita ingat balik Okey, instrumen pembayaran yang pertama adalah dalam bentuk wang tunai. Yang kedua dalam bentuk kad debit. Yang ketiga dalam bentuk kad kredit. Yang keempat dalam bentuk kad prabayar. Yang kelima dalam bentuk cek. Dan yang keenam dalam bentuk token. Ini adalah instrumen-instrumen pembayaran. Alat-alat yang kita boleh gunakan dalam pembayaran. Yang kamu perlu tahu dan kamu perlu ingat. Dan bukan semua tempat boleh guna ke semua instrumen pembayaran ini. Ada tempat yang hanya boleh guna wang tunai sahaja. Kan?
Ada tempat yang boleh guna kad debit, kad kredit. Ada tempat tak boleh. Ada tempat boleh guna kad prabayar. Ada yang tak boleh. Cek pun sama juga. Begitu juga dengan token. Okey? Okey, jadi yang ini ingat baliklah. Okey, so itu sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu boleh faham, dan seandainya masih muskil di mana-mana bahagian, boleh tengok berulang kali video yang cikgu buat ini. Okey? Okey, so itu saja. Terima kasih kerana mengikuti pengajaran cikgu pada hari ini, dan jangan lupa like, subscribe, okey, dan komen sikit di akhir di channel cikgu. Okey? Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.